Yang kedua ialah belajar untuk menguruskan stres. Ya, sebab kita hidup dalam zaman yang memang stressful. Kan, nak kata macam mana memang stres. Ya, berbanding dengan mungkin 40-50 tahun dahulu, dengan sebab dunia sekarang makin cepat. Ya, macam kita tengok kenapa meningkat kes-kes perceraian dan sebagainya, sebab kita pun buat keputusan yang cepat. Jadi memang kes-kes yang saya temui lah di sepanjang pandemik ni, bila saya tanya apa masalah sampai nak bercerai ni, memang kebanyakannya mengatakan masalah dah lama. Bukannya tiba-tiba masa pandemik kita start lockdown tahun lepas 18 Mac 2020 kan. Bukannya tiba-tiba lockdownnya terus ada konflik. Sebelum tu bahagia je, tak ada masalah. Tidak. Terima kasih pada Puan Moderator. Ini satu soalan yang penting juga ya, sebab biasa juga kadang-kadang pasangan merahsiakan masalah kan sebab dia malu dan juga stigma. Stigma masyarakat kita masih lagi tebal maknanya kalau kita mengadu masalah tu seolah-olah kita ni tak pandai menguruskan rumah tangga kan, ataupun kalau kita mengadu masalah seolah-olah kita tak tahan diuji ataupun tak sabar dan sebagainya kan. Sedangkan setiap manusia tu dia berbeza-beza. Berbeza-beza kemahiran dalam menyelesaikan masalah. Dan pasangan muda, mereka masih lagi disebabkan dia muda kan, jadi masalah jadi dia punya pengalaman hidup dia pun masih lagi terhad. Jadi sebab itu kadang-kadang mereka tidak ada skill ataupun teknik yang baik untuk menyelesaikan masalah. Jadi dia akan bawa perangai-perangai dia sendirilah macam tu. Sebab tu biasanya kalau di peringkat awal perkahwinan ni saya cadangkan semua pasangan akan belajar untuk berkomunikasi dengan baik, sebab masalah komunikasi adalah antara masalah utama yang menyebabkan konflik dalam rumah tangga. Sebab seorang cakap macam ayam ke misalnya, seorang cakap macam dia tak faham jadi sebab kita dibesarkan daripada latar belakang yang berbeza, keluarga kita pun berbeza. Misalnya kita orang Johor kahwin dengan orang Pahang, orang Pahang kahwin dengan orang Kelantan ke ataupun orang Pantai Timur, Pantai Barat ataupun orang Utara, yang mana kita punya pertuturan ataupun bahasa yang kita gunakan pun berbeza. Walaupun masih lagi cakap Melayu lah tapi budaya yang kita dibesarkan berbeza dan kita pun ada perbezaan-perbezaan daripada sudut gender. Misalnya lelaki dan perempuan berfikir dengan cara yang berbeza, merasa dengan perasaan yang berbeza walaupun benda yang sama. Misalnya kita dua-dua makan roti, tapi mungkin bagi suami makan roti macam biasa je lah, tapi isteri makan sedapnya kan. Itu je pun dah berbeza, tapi itu mungkin titik bengik lah. Tetapi bila dah ada masalah-masalah dalam rumah tangga yang tidak dikendalikan dengan baik disebabkan oleh masalah komunikasi, ini boleh membawa kepada masalah yang lebih besar. Okey, jadi antara perkara yang yang perlu dilakukanlah oleh pihak pasangan yang mula ada konflik dalam rumah tangga ialah belajar untuk berkomunikasi dengan baik. Ini pun boleh jadi satu support system yang baik kepada diri sendiri sebenarnya. Kan jadi bila ada masalah, cuba search dulu dekat internet tu kan, how to communicate better with your spouse misalnya, bagaimana nak berkomunikasi dengan baik, dan kena laksanakan, kena try, kena cuba jangan kita kena rendahkan ego kita lah, sama ada suami ke isteri ke, kena rendahkan ego kita. Kita nak bersama lama lagi kan, bukannya kita nak berkahwin ni sebagai satu trial and error je kan. Kalau kita suka kita kahwin lah, kalau kita tak suka kita cerai lah, bukan macam tu itu yang tadi Puan Syafiqah sebut di awal tadi, maknanya tak jelas tujuan perkahwinan. Jadi kalau kita ada jelas tujuan perkahwinan adalah untuk mendapatkan keredaan Allah untuk menjadi satu medan untuk kita melakukan amal soleh yang berpanjangan yang mendapat pahala maka kita cuba baiki kesilapan ataupun kekurangan lah pada diri kita dengan belajar teknik-teknik komunikasi yang baik, yang betul supaya kita dapat berkomunikasi dengan baik dengan pasangan dan dapat menyelami perasaan masing-masing. Ini ambil masa sebenarnya, tapi dia perlu dilakukan daripada awal itu yang pertama.